Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak share tentang dashboard yang saya gunakan. So ramai yang tanya tentang dashboard yang saya gunakan. So dashboard ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada banyak fungsi ataupun setup yang kita boleh cari lah. Ada re-entry momentum, arah kukuh kan. Biasanya saya tak guna semua lah. Saya just guna few lah. Kan contohnya macam ni lah, re-entry after candlestick momentum. So kat sini kita boleh kan senang je, candlestick momentum. Kalau merah ni sell, hijau ni buy. So contohnya macam dekat sini Euro USD H4 ada sell. So kat sini kita nampak lah momentum, kemudian dia re-entry sell. Sama juga kalau dekat ni untuk oil WTI dekat M15 ada sell. So dekat ni nanti momentum, kemudian dia ada re-entry tadilah kan. So ini semua kita boleh set lah. Kita boleh set berapa dekat contohnya untuk re-entry kan, berapa dekat kita nak ataupun berapa jauh daripada re-entry kan momentum ni dengan dia nak hampir nak touch ke MA high ni berapa point, berapa pip distance dia, lagi dekat ke lagi jauh ke kan. So ramai orang dia letak jauh sikit kan supaya tak terlepas entry kan, supaya maknanya bila price tu nak hampir kepada MA high ataupun MA low dia dah bagi entry kan. So kat sini juga kita boleh buat filter lah. Selalunya saya filter dengan mid BB dengan MA kan, MA50 kan. So kat sini kalau kata MA kita filterkan dengan MA50 sekali, kalau ada re-entry tu apa, dia mesti berada di bawah mid BB dan juga mesti berada di bawah MA50. Sama macam ni lah, dia mesti di bawah mid BB dan MA50. Di bawah ni macam ni, kalau sini saya tak buy lah. Dia ada re-entry, kemudian ada re-entry momentum buy. So sama juga dia ada setup apa lagi, dia ada, kita boleh cari setup re-entry after arah kukuh pun boleh. Contohnya macam sini kita ada apa, AUD USD, kemudian ada re-entry di weekly. Maknanya apa, dia ada arah kukuh, re-entry. Ini pula apa, ni Euro CHF setup apa, DH1 buy. Kita ada nampak sini ada arah kukuh, re-entry, buy. So kita boleh cari kita punya setup nantilah. Contohnya macam ni di monthly USD CHF Swiss, USD Swiss ada arah kukuh, kemudian sekarang tengah buat re-entry. So kita boleh gunakan setup apa tu, dashboard ni nak cari macam-macam setup apa boleh. Ni M30 biasa kita tak guna lah. M30 saya gunakan M15, H1, H4 daily saja selalunya kan. So kita boleh juga cari setup untuk re-entry after arah kukuh. So apa lagi yang kita boleh cari? Kita boleh juga cari macam-macam lah. Kat sini ada re-entry after candlestick arah pun ada kan. Ni sekadar candlestick arah lah, contohnya macam ni kan. GBP AUD tadi awal-awal dia ada candlestick arah kan. Daripada sini tadi dia ada bagi kita signal lah. Macam ni NZD CHF kan, ni dia dah bagi candlestick arah, bukan arah apa tu kukuh, tapi candlestick arah. Ni candlestick arah. GBP AUD pun tadi yang ini dia terus bagi candlestick arah. Euro CHF yang ini candlestick arah kan. Euro USD pun H4 tadi pun dia ada bagi candlestick arah. So boleh juga cari setup candlestick arah lah kan. Apa lagi, extreme kan, extreme pun kita boleh gunakan untuk cari setup extreme. Contohnya di CHF JPY dia dah keluar, dah ada, nanti kita tunggulah reverse retest semua kan. Euro AUD pun sama, dia dah terkeluar kat sini, dia dah keluar 550 kan. So kita tunggu dia reverse retest kan. JBP JPY pun sama, dia dah keluar reverse retest pun boleh masuk tadi kan. USD JPY pun sama, dia pun dah buat ekstrim. So boleh gunakan lah kan, mengikut pengetahuan masing-masing berkenaan BBME, boleh gunakan ekstrim ni macam mana. Dan ekstrim ni pun kita boleh apa tu filter juga. Contohnya kita nak filter ekstrim tadi tu, macam ni stochastic filter lah. Maknanya kalau dia ada re-entry ni dia di kawasan oversold ataupun di overbought. Sekejap saya
contoh saya tunjuk tadi. Okay, 935 kan. So kalau ada ekstrim ni, dia ada di kawasan oversold ataupun di overbought. Sesama kan, dia ada kawasan di overbought. Di kawasan-kawasan oversold dan overbought. Maknanya kalau untuk kita nak scalping tu, apa tu biasanya best sikit lah. Kan? Ataupun kita boleh, kalau kita nak gunakan ekstrim tu untuk long termnya setup, kan kita boleh cari ekstrim yang ada engulfing pattern saja. Ada tak? Okay, buat masa ni tak ada lagi lah. So kita boleh juga cari ekstrim yang ada engulfing pattern. Maknanya dia ada MA50, masa MA50 terkeluar tu kan, dia ada engulfing lah, sama ada engulfing reverse tu engulfing sell ataupun engulfing buy kan. So contohnya lagi apa lagi kita boleh buat dekat ekstrim ni? Contoh nak cari candlestick arah kukuh saja pun boleh kan. Kita tengok okey, ni candlestick arah kukuh saja. Contohnya dekat JPY arah kukuh sell. Yang merah ni Euro JPY arah kukuh sell. Di JBP CAD M30 ada arah kukuh buy kan. JBP CAD di M15 okey, sekarang dia tengah apa, tengah rescan candle baru kan. NZD JPY arah kukuh sell. JBP CAD masih lagi ada arah kukuh buy. Kenapa kita nak tahu ni? Sebab ini pun kita boleh filter juga kan. Arah kukuh sell ni macam ni, saya cuma gunakan arah kukuh sell yang time frame bawah dia ada momentum. Kalau tak ada, kalau kita tak nak momentum, dia ada banyak lah filter-filter kan. Contohnya macam ni NZD CAD, dia ada arah kukuh sell kat sini kan. Tapi mungkin dekat time frame bawah belum lagi ada momentum. Weekly tak ada momentum kan, tak ada momentum. Macam ni kat JPY, yang ini mungkin ada momentum tapi tak ada momentum. Contohnya macam kat sini, kita tengok ada tak momentum. Ni ada momentum tapi ada ekstrim. So kat sini kita boleh tadilah untuk ekstrim tadi tu, bukan ekstrim, arah kukuh tadi kita boleh filterkan dia. Kita nak arah kukuh yang time frame bawah dia ada momentum saja. So inilah kat JPY kan, dia ada arah kukuh di daily, kemudian di H4 pun dia dah ada momentum kan. So NZD JPY pun sama, dia ada arah kukuh. H4 pun nampaknya dia dah buat momentum kan. Contohnya apa lagi, AUD NZD ya, M15 ada arah kukuh, M5 dia pun dah buat momentum kan. So, kenapa saya suka gunakan setup yang ada momentum ni? Biasanya macam tu lah. Kalau apa tu, contohnya macam ni kan, di daily ada arah kukuh, H4 ada momentum kan. Biasanya kalau berlaku re-entry di sini kan, biasanya valid lah kan. Dia punya re-entry H4 ni lagi valid untuk kita cari dia punya setup. Sebab apa? Dia mengikut trend di daily. Apa lagi? Banyaklah setup yang kita boleh cari dalam dashboard ni kan. Contohnya nak setup REE pun boleh. Nak cari setup REE, tengok ada tak. Contohnya macam ni, weekly ada setup REE. Okay kan, ekstrim dan juga ekstrim. Dia punya REE ni kena faham lah. Sama juga macam RE punya re-entry tadi kan. Kalau ni RE ni kan, apa maksud dia? Kalau dia ada signal ni, maknanya dia signal ni bukannya dia berlaku di time frame yang tersebut. Contohnya macam ni kan, USD CAD daily kan, dia ada signal ekstrim. Ni dah jadi ekstrim nanti ni kan, sebab apa? Flat dan dia dah touch. So ekstrim ni dia adalah time frame kedua. So time frame kat atas kita tengok, so dia ada re-entry arah kukuh R, E, H4 pun ada juga ekstrim juga. So dia jadi REE kan. So ini adalah setup weekly. Contohnya satu lagi dekat JBP JPY, dekat daily dia ada bagi signal buy. So maknanya dia ada ekstrim kat sini kan. Ni flat, touch, maknanya dia ekstrim. Maknanya time frame atas pun ada setup R, re-entry R, daily, E, tengok H4.
pun dah buat E. So dia ada REE punya setup dekat situ kan. So GBP USD pun sama lah kan. E extreme dia di sini flat kan, extreme. So kemungkinan monthly tengah buat setup mungkin momentum ni kan, dia ada re-entry masih lagi valid, so dia mungkin buat setup re-entry tu R E, kemudian di daily pun dah ada juga setup extreme kan, double extreme mungkin kan. So banyak yang kita boleh gunakan boleh kita cari setup yang di sinilah kan. So yang lain tu nanti saya akan ceritakan lah. Nak full map pun boleh ya, full map. Maknanya kita boleh tengok terus lah dekat mana ada re-entry, contohnya CHF JPY, H1 ada Euro JPY, H1 ada setup sell. So kita boleh tengok. Ini nanti kita boleh setting lah. Nak kita ketengahkan, ke tepikan, ke kiri kan. Untuk yang kenapa tuan-tuan tengok macam tulisan ni semua tak jelas kan, sebab saya tak setting lagi dia punya compatibility tu. Kalau kita dah set compatibility tu kan, tukar dia punya screen compatibility tu, nanti boleh nampak jelas lah kan. Banyak lah ada Bollinger Band squeeze kan, kat mana yang dia tengah squeeze. Squeeze ni maksudnya apa? Macam ni squeeze. So Cikgu Omar kata kalau ada squeeze di time frame bawah, ada re-entry lah di time frame atas kan. So kita boleh carilah dekat mana, mungkin dekat sini kan. H4 buat re-entry, H1 MA50 hampir-hampir nak keluar, dan kemungkinan kita boleh cari setup nanti kat sini lah kan. So itulah tuan-tuan dan puan-puan dashboard yang saya gunakan kan. Kita boleh set macam-macam lah kat sini kan. Nak extreme lah, sisa lah. Re-entry cluster ni apa? Re-entry cluster ni pun menarik juga. Re-entry cluster ni dia re-entry yang dia mesti MA tu berdekatan ataupun dia dah rapat dengan MIDBB. Macam ni lah. Dia berkaitan dengan sini kan. So biasanya dia valid sikit lah. Dia kuat lah. Dia nak turun tu kan. GBP CAD pun sama kan. Nampak dia dah kena dengan MIDBB dan juga MAHI kan. XA USD ni pun sama tadi kan. Dia re-entry ni tadi dengan MIDBB. So dia turun. CHF JPY AUD NZD. Nampak ni. Dia ada buat setup buy ni. Kita ada re-entry kan, dan di sini MA low dan juga MIDBB dah bertemu. Ni pun dah bertemu. Euro GBP pun sama kan. Dekat sini tadi dia dah bertemu kan. Malo dengan MIDBB bertemu. GBP CAD pun sama, dia dah bertemu. USD JPY pun sama, dia dah bertemu. Ni ada setup arah kukuh sell, kemudian dia dah bertemu kan. Sebab tu dia letak SGD di JPY M15 ada cluster re-entry. So banyak lah. So ni dashboard yang saya gunakan sekarang lah. Kita boleh setting macam-macam time frame, apa macam-macam alert. So nanti saya akan share lah macam mana nak gunakan dashboard ni lah. So itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Siapa yang nak tahu lebih lanjut tentang dashboard ni, nanti just contact saya lah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.